DR 35 2023, Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023, bacaan kali yang kedua. Sila Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 127 dibaca kali yang kedua sekarang. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, izinkan saya membentangkan rang undang-undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023 ini. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 127 merupakan suatu akta yang digubal untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran, membaiki alam sekeliling dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Sejak kebelakangan ini, kita banyak berdepan dengan isu pencemaran seperti pembuangan sisa kimia ke dalam sungai, pelepasan asap kilang tanpa kawalan sewajarnya, pencerobohan hutan secara berleluasa, pembakaran terbuka, pembangunan tidak terkawal dan seumpamanya. Secara langsung, keadaan ini memberi kesan yang negatif kepada alam sekitar seperti pencemaran sumber air, pencemaran udara, peningkatan suhu bumi, banjir kilat, tanah runtuh, kepupusan flora dan fauna serta perubahan cuaca yang tidak menentu. Akibat kerosakan yang berlaku dan bencana alam ini, kerajaan terpaksa memperuntukkan jutaan ringgit untuk membaik pulih infrastruktur, memelihara ekosistem, menampung kos perubatan, menyediakan tempat tinggal untuk rakyat dan menyelesaikan pelbagai masalah yang berkaitan. Justru, hukuman lebih berat dan setimpal perlu dikenakan terhadap penjenayah alam sekitar kerana pencemaran ini telah menjejaskan ekosistem alam sekitar, memberi impak negatif kepada kualiti kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan statistik, kes yang disabitkan di mahkamah pada tahun 2019 adalah sebanyak 289 kes dan telah meningkat kepada 409 kes pada tahun lepas 2023. Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023 yang bertujuan untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 sebelum ini, Akta 127 telah melalui 6 kali fasa pindaan yang melibatkan tata cara penguatkuasaan dan peningkatan denda kepada RM500,000 bagi kesalahan pembakaran terbuka, pencemaran minyak dan buangan di perairan Malaysia, pelupusan haram buangan terjadual serta ketidakpatuhan syarat kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling ataupun EIA. Pindaan pada kali ini adalah pindaan kali ke-7 dan memberi keutamaan kepada hukuman, denda dan penalti melalui pewujudan denda minimum dan maksimum jika disabitkan kesalahan di bawah akta ini. Selain itu, jumlah denda sedia ada akan dinaikkan sehingga 10 juta ringgit, khususnya bagi kesalahan-kesalahan yang melibatkan pencemaran air, pelepasan minyak, pelepasan buangan di perairan Malaysia serta pelupusan haram buangan terjadual. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, rang undang-undang ini mengandungi 30 fasal yang melibatkan 28 seksyen di bawah Akta 127. Antara perkara penting dalam pindaan ini adalah seperti yang berikut. Pertama, nilai kompaun. Jumlah tawaran kompaun dinaikkan daripada RM2,000 kepada tidak melebihi 50% daripada jumlah penalti maksimum yang diperuntukkan untuk kesalahan. Buat masa ini terdapat 12 peraturan dan satu kesalahan di bawah Seksyen 29A yang boleh dikenakan kompaun. Kedua, penalti minimum dan maksimum. Akta sedia ada tidak menetapkan penalti minimum. Penalti bagi setiap kesalahan akan dipinda dengan mewujudkan denda minimum tidak kurang dari RM5,000 dan denda maksimum yang lebih tinggi iaitu tidak melebihi 10 juta ringgit. Melibatkan kesalahan pencemaran air, pelepasan minyak, pelepasan buangan ke dalam perairan Malaysia dan penempatan serta peletakan buangan terjadual. Cadangan penalti ini telah mengambil kira kos pembersihan tinggi apabila berlakunya pencemaran. Kita masih lagi ingat misalnya insiden pencemaran Sungai Kim Kim pada Mac 2019 yang melibatkan kos pembersihan sungai dan pelupusan buangan terjadual sebanyak 6.4 juta ringgit. Selain daripada itu, kerajaan telah membelanjakan lebih kurang 10 juta ringgit sepanjang tahun antara 2016 sehingga 2020 bagi menjalankan aktiviti pembersihan sungai akibat pencemaran. Pencemaran alam sekitar ini tidak hanya mengancam keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat, bahkan turut mengganggu gugat kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
Justru dalam pindaan ini kita mewujudkan hukuman penjara mandatory tidak melebihi 5 tahun bagi kesalahan pelupusan haram buangan terjadual, pencemaran air, pematuhan keperluan laporan AIA dan gagal mematuhi perintah larangan. Pindaan ini penting bagi membolehkan hukuman yang lebih tegas. Dia tidak memberikan option kepada hakim sekiranya disabitkan dengan kesalahan di mana mandatory penjara untuk membolehkan hukuman yang lebih tegas dikenakan kepada pesalah dan penjenayah alam sekitar. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, secara keseluruhannya RUU Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023 ini melibatkan elemen compound penalti, peruntukan denda minimum dan maksimum supaya tindakan yang lebih tegas dan hukuman yang lebih tinggi dapat diambil ke atas pelaku serta pesalah yang menyebabkan pencemaran alam sekitar supaya menjadi pengajaran agar pencemaran seumpamanya tidak berulang lagi pada masa akan datang. Kita tahu bahawa seterusnya kita berhasrat selepas pindaan fasa pertama Akta Kualiti Alam Sekeliling yang melibatkan hukuman, penalti dan denda ini, kita akan beralih, kementerian akan beralih insya-Allah kepada fasa kedua yang melibatkan pindaan secara substantif supaya perundangan yang lahir pada tahun 1974 ini dapat dibawa kepada apa yang boleh menjadikannya lebih relevan dengan cabaran yang ada pada hari ini. Kita tahu bahawa bukan sahaja negara kita tetapi kita berdepan dengan apa yang dipanggil triple planetary crisis, iaitu masalah perubahan iklim, masalah pencemaran dan juga kepupusan biodiversity yang menjadi cabaran besar bagi dunia pada waktu ini dan kita perlu hadapi dengan perundangan yang lebih tegas dan juga lebih ketat. Justru kelulusan bagi rang undang-undang ini amatlah penting dan memerlukan sokongan semua sebagaimana yang dinanti-nantikan oleh semua pihak dan ahli Dewan yang mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadang.